位弟兄姐妹，我们先低头祷告。 Mari kita terlebih dahulu berdoa. 亲爱的天父，我们感谢你， Bapak Surgawi, kami bersyukur 你已经带领我们进入你的殿里， Tuhan telah memimpin kami masuk ke bait Tuhan. 我们也是求你对我们说话。 Kami mohon Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. 我们把这一段的时间恭敬交在你的手中， Kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. 求你掌管我们的心灵， Tuhan memimpin setiap hati kami. 让我们能够走向上帝，聆听你的话语。 Biarlah setiap kami boleh mengenada kepada Tuhan dan mendengar firman Tuhan. 听我们祷告， Tuhan dengar doa kami. 奉了耶稣基督圣名求， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom Bapak Ibu sekalian. 非常高兴在新的1月份里面，我们可以一起来到主的面前敬拜上帝，聆听他的话语。 Sungguh bersyukur pada Tuhan di minggu yang pertama di bulan Mei, setiap kita boleh hadir di rumah Tuhan untuk mendengar firman kebenaran Tuhan. 5月份是家庭月， Bulan Mei merupakan bulan keluarga. 今天我们要思想的事情就是说，在我们的家庭里面，很多时候有小小的事情，但是如果没有去解决的话呢，就会变成一个大的问题。 Tema pada hari ini yaitu mengenai di setiap keluarga kita pasti banyak persoalan yang kecil-kecil kerikil. Tetapi jikalau kita tidak menyelesaikan, maka hal-hal yang kecil akan menjadi besar. 我们看以弗所书第4章， Kita boleh melihat Efesus pasal 4. 我们看第26节、27节2节。 Kita melihat ayat ke-26 dan ayat ke-27. 以弗所书第4章26、27节，圣经说：“生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。” Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 我们读经到此， Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. 弟兄姐妹可能曾经在海边那边走路， Saudara sekalian, mungkin pernah berjalan di pantai. 当你的鞋子进到一个小小的石头的时候， Waktu sepatu Anda kemasukan pasir,石头 batu kerikil, 你一定觉得不舒服， pasti merasakan tidak nyaman. 你不能够一直走下去。 Tidak mungkin engkau meneruskan perjalanan. 如果你走下去的话， Jikalau terus berjalan, 可能它会伤害你的脚， mungkin bisa melukai kaki Anda. 所以你会停下来， Pasti kita boleh mau stop, 把石头拿掉， mengeluarkan batu kecil atau batu kerikil itu. 那我们才走得舒服。 Maka kita akan berjalan dengan nyaman. 或者你的眼目曾经进了一个小小的沙，一粒小小的沙， Ataupun mata kita masuk pasir, 你一直觉得很不舒服。 pasti tidak nyaman. 如果你一直开闭的话，可能它会伤害你的眼目。 Jikalau kita melek tutup, pasti bisa melukai mata kita. 我们要把它拿出来， Kita harus keluarkan. 那我们才是觉得舒服， Barulah kita merasakan nyaman. 看东西才是看得清楚， Melihat sesuatu menjadi jelas. 看钱也是看得清楚， Apalagi melihat uang. 看好吃的东西也是看得更清楚。 Melihat makanan yang enak pasti dengan jelas sekali. 每一个家庭，人家说有一本难念的经， Setiap keluarga pasti ada masalah-masalah yang susah diselesaikan. 好像小小的石头在我们的家庭生活的过程中， Seperti dalam proses kehidupan di dalam rumah tangga ada batu kerikil yang kecil. 我们要先把它解决， Kita harus menyelesaikan terlebih dahulu. 我们的家庭才能够和睦相爱。 Keluarga kita baru bisa saling mengasihi dan rukun hidup bersama. 我们就在这个家庭里面才能够觉得舒服平安和喜乐。 Hidup di dalam keluarga demikian baru bisa merasakan sukacita dan sangat damai sejahtera.
如果没有解决的话， Jikalau tidak menyelesaikannya, 越来会变成越大的问题，越糟的问题，造成我们的家庭就会破碎。 makin lama makin berat, makin lama makin runyam, akan membuat keluarga kita menjadi hancur. 有一些什么小小的事情，今天我们要学习的呢？ Hal-hal kecil apa hari ini kita harus pelajari bersama? 第一方面就是生气。 Yang ke satu itu amarah. 各位弟兄姐妹，在我们当中，什么人没有生气过的？ Di antara kita siapa yang tidak pernah marah? 没有人举手。 Tidak ada yang angkat tangan. Oh. 有生气过的举手。 Yang pernah marah angkat tangan. 大家都有 Semua ya. 变成有证明你们有反应哦。 Ya, tandanya Anda ada respon. 可能你对你的太太、丈夫生气， Mungkin Anda amarah terhadap istri ataupun suami. 对你的孩子、父母或者家里的人，你曾经生气。 Terhadap anggota keluarga, anak, dan orang tua. Kita pernah marah kepada mereka. 这都是正常的， Itu adalah normal. 家家都有的。 Setiap keluarga pasti ada terjadi. 但是多少次或者多少的生气，它的量跟它的影响力多大啊，这个就不一样。 Tetapi berapa banyak marah Anda dan pengaruhnya berapa besar itu lain. 每一个家庭可能不一样， Setiap keluarga itu berlainan. 每一个人可能不一样。 Setiap manusia pun berlainan. 有人这样问： Ada yang bertanya, 我们做基督徒可以不可以生气？ kita menjadi orang Kristen bolehkah kita marah? 啊，他的答案可以。 Jawabnya boleh. 主耶稣也是曾经生气， Tuhan Yesus pun pernah marah. 在旧约里面，上帝大大的发怒，当百姓离开他的时候。 Di dalam perjanjian lama Tuhan menjadi marah waktu umatnya meninggalkan dia. 生气是我们感情的一部分， Marah itu adalah sebagian dari perasaan manusia. 是我们正常生活的一部分。 Adalah sebagian dari hidup yang normal. 但是我们非常要注意到的， Tetapi harus kita perhatikan dengan seksama. 当我们生气的时候， Waktu kita marah, 包含一个犯罪很大的可能性。 termasuk ada satu kecenderungan berdosa. 就是说，当我们生气、生大气的时候， Waktu kita menjadi marah besar, 那在生气里面有很大的可能性，我们会落在罪恶，或者做出一个危险的事情。 kemungkinan besar kita akan masuk ke dalam dosa, kita akan melakukan hal-hal yang sangat berbahaya. 有一对夫妇， Ada sepasang suami istri, 他们常常吵架。 mereka selalu cekcok. 有一天，他们吵得很厉害， Satu hari mereka ribut dengan hebat. 大家都生气， Mereka sama-sama amarah, 于是不要让 tidak mau mengalah. 丈夫不要让，太太也更不要让。 Suami tidak mau mengalah, apalagi istri juga tidak mau mengalah. 所以，当她的丈夫很生气的时候呢， Waktu suaminya marah besar, 她就用她的手打在一个玻璃那边， dia memukul tangannya ke cermin. 然后那个玻璃已经破碎， Pasti cermin kaca itu hancur, 就上在她的手上。 melukai tangannya. 啊，她这个主要的血管被切断， Dan nadinya ada aliran darah itu hampir putus. 那个血就跑出来， Wah, menyocor darah yang begitu banyak. 大概这个整个房子会充满她的血， Ya, lantai semua penuh dengan darah. 快快带到医院那边去， Buru-buru membawa ke rumah sakit. 最后也是医不了救不到了。 Tidak terakhir tidak tertolong. 那当这个事情过去的时候， Setelah masalah ini berlalu, 他的太太后悔， istrinya menyesal. 一生的后悔， Seumur hidup dia menyesal. 但是事情也是晚不来了。 Tapi tidak bisa membalikkan semula. 所以我们要很明白， Oleh sebab itu kita harus mengerti sangat, 在生气里面 di dalam marah 包含一个很大的危机， termasuk di dalam ada Mengandung. marah bahaya. mengandung Mengandung. 哎呀，所以我们要非常要好好怎么样来管理控制我们这个怒气。 Oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana mengontrol akan amarah yang demikian. 所以以弗所书第4章刚才告诉我们， Oleh sebab itu di dalam Efesus pasal 4 memberitahukan kepada kita,
当我们生气的时候，不要做3件的事情。 Waktu kita menjadi marah, jangan melakukan 3 hal. 第一，当你生气的时候，圣经说不要犯罪。 Yang pertama, waktu kita berdosa, janganlah waktu kita marah, janganlah berdosa. 这个什么意思呢？ Artinya apa? 当我们生气的时候， Waktu kita marah besar, 我们不要被那个怒气所捆绑，或者所管我们的心灵。 kita jangan dibelenggu oleh semua keamarahan itu. 如果我们的心被这个怒气所掌管的话， Jikalau hati kita dikuasai oleh kemarahan itu, 我们就很容易会落在罪恶里面， kita cepat sekali masuk ke dalam dosa. 或者做出一个不恰当的决定或者行动。 Atau melakukan keputusan-keputusan atau tingkah laku yang tidak baik. 那我们要掌管我们的怒气， Kita harus mengontrol keamarahan kita. 只要我们不会落在罪恶里面。 Jangan kita jatuh ke dalam dosa. 所以，当你很发怒的时候， Waktu kita marah besar, 最好你不要打你的孩子， 最好 paling 你不 lebih 要 baik 打你的孩子， jangan memukul anak kita. 或者最好你不要跟人家吵架， Atau kita ribut sama orang lain. 或者你不要做一件重要的事情， Atau kita mengambil keputusan yang penting. 你应该可以安静下来。 Harusnya kita tenangkan diri. 有人这样一点开玩笑说， Ada yang bergurau demikian katanya. 如果你生气生得很厉害的时候， Jikalau Anda ngamuk besar, lagi marah besar-besaran, 你要骂人、你要打人的时候， yang mau memukul orang, mau memakiin orang, 那你安静下来， tenangkan diri dulu. 你算1、2、3算到1000的时候，算了之后，那你才去骂人或者打人。 Hitung 1, 2, 3 sampai 1000. Mungkin belum sampai 1000, engkau sudah stop. Mungkin engkau tidak akan memarahi orang lagi. 那这个是一个方式， Itu caranya. 我 Salah 们 satu 怎么 caranya. 样来控制我们这个怒气？ Bagaimana menguasai, mengontrol keamarahan kita. 有人这样说， Ada yang berkata, 那一根铁如果它是很热的话， satu batang besi jikalau lagi panas, 那如果我们看人家打铁的话，它到那烧到那个铁变成红色的时候呢， kita melihat ahli pukul besi, waktu besi itu dibakar sampai merah, 那你不要去抓它。 jangan dipegang. 如果你去抓它的话， Jikalau kita pegang, 你的手一定会受伤的。 tanganmu pasti luka. 如果你不相信， Kalau percaya, 你不要去做哈， ya jangan lakukan. 那个是危险的。 Itu bahaya. 人的心里是如此， Hati manusia pun demikian. 如果他很热的话， Jikalau waktu panas, 如果他很生气的话， waktu dia marah, 你最好不要碰到他， paling kita jangan menyentuh menyentuh dia. 或者我们不要去做一件的事情， Jangan kita melakukan sesuatu. 我们停下来， Kita stopkan diri. 他安静的时候， Waktu dia tenang, 慢慢冷下来， pelan-pelan sudah dingin, 思想也是变成更清楚。 pikiran ya sudah jernih, agak jernih. 我们做决定、行动什么才会比较正确、正当，避免罪过。 Tingkah laku kita atau keputusan kita bisa lebih normal, terlepas, mungkin bisa terlepas dari segala dosa. 这是所谓的生气不要犯罪， Itulah yang dikatakan marah jangan berdosa. 不要落在怒气的影响掌控下。 Jangan dipengaruhi oleh amarah, dikontrol oleh, dibelenggu oleh amarah. 反而我们要好好怎么样管理我们这个怒气。 Malahan kita harus bagaimana tahu mengontrol keamarahan kita, 一个人能 menguasai. 一个人能够管理他的怒气的时候呢， Waktu seseorang bisa menguasai amarahnya, 那就是证明他是一个成熟的人。 menyatakan dia adalah orang yang dewasa. 如果他是真的成熟的话，他 Jikalau- 就能够掌管管理他这个怒气。 Jikalau dia benar adalah orang yang dewasa, dia bisa menguasai, mengontrol akan keamarahan dia. 他不会落在很多不需要做的事情。 Mungkin dia tidak akan jatuh ke dalam hal-hal yang tidak perlu dilakukan. 很多事情发生，有的时候不是我们愿意做的，但是我们不能管理怒气的时候，就落在很多麻烦的事情 Banyak。hal-hal yang terjadi seharusnya bukan apa yang kita mau, melainkan kita tidak bisa mengontrol diri, otomatis kita melakukan semua yang tidak patut kita lakukan itu. 第二的以弗所书告诉我们， Kedua, di dalam Efesus memberitahu kepada kita, 生气的时候 waktu 不 kita berdosa,
bermarah， lagi marah, 不要喊怒到日落。 amarah kita jangan sampai matahari terbenam. 如果你现在发脾气的时候，如果你现在发 Kalau 脾气 Anda 的， sekarang lagi marah, 那你的脾气不要存到等下 jangan 6 disimpan 点， sampai nanti ya. 那不要带在你的床上，跟你一起睡觉到明天。 Jangan membawa amarahmu ke tempat tidur Anda, tidur bersama dengan Anda sampai besok pagi. 这个意思，当我们发怒的时候， Artinya waktu kita marah, 那不要把这个怒气长久放在我们的心里， jangan simpan amarah itu ke dalam hati kita seterusnya. 不要放1天、2天或者1个月、2个月、1年、4年，还是放在我们的心里，这个 Sehari, 是不 dua 可 hari, 以的。 seminggu, 2 minggu, bulanan, tahunan, simpan di dalam hati kita. 圣经说，那一个日子的怒气就要当那日解决，不要把怒气带到你的床上。 Firman Tuhan mengatakan, amarah hari itu harus diselesaikan. Jangan membawa amarah itu ke atas tempat tidur Anda. 在我们家庭生活里面， Di dalam kehidupan keluarga kita, 在我们夫妻生活里面， kehidupan suami istri, 那最好的方式就是当我们晚上要睡觉的时候， cara terbaik waktu malam mau tidur, 那我们一起祷告。 saling mendoakan. 如果有什么事情的话， Ada hal apa, 当天解决， diselesaikan pada hari itu juga. 也是彼此饶恕， Dan saling mengampuni. 那你睡得会比较好， Wah, tidurnya pasti nyenyak. 那你的身体家庭会比较健康。 Keluarga, tubuh pun menjadi sehat. 那如果一个人把怒气永久放在心里的话， Jikalau seseorang menyimpan amarah itu selamanya di dalam hatinya, 他会变成一个恨怒， dia akan menjadi orang yang penuh dengan amarah. 那里 Suka 面好 benci 像 orang. 有一股很大的力量会发怒， Ada kekuatan yang besar sehingga dia cepat sekali menjadi marah. 而且一天加一天，更多加进去的话， Sehari demi sehari terus ditambahkan semua itu. 好像一个气球。 Seperti satu balon, 那如果你一直把风放进去的时候， jikalau kita tiup terus tiup balon itu, 可能1次2次它能够容纳， 1, 2 tiupan mungkin dia bisa mengisinya. 但是如果10多次、100次的话，那个气球它容纳不了。 Terus menekan, terus tambahkan angin, pasti tidak akan tahan untuk menahannya. 那它会就爆炸。 Pasti meledak. 心灵也是如此。 Hati pun demikian. 如果你太多把怒气一直放进去的时候， Kalau kita terlalu banyak menyimpan keamarahan ke dalam hati kita, 你会觉得里面很不舒服， pasti merasa tidak nyaman. 里面有一股很大的力量，好像要爆炸出来。 Seperti ada satu kekuatan yang besar mau meledak. 那如果我们没有好好去管的话， Jikalau kita tidak dengan baik-baik untuk menyelesaikannya, 我们可能碰到很小的事情，它会爆炸。 mungkin hal kecil pun bisa meledak. 所以很多时候我们看见问题的时候， Banyak waktu kita melihat masalah terjadi, 我们觉得很奇怪，这个小事情为什么发生到这样大的问题出来 kita 呢？ heran kenapa hal-hal yang kecil bisa timbul satu masalah yang menjadi besar. 那它的问题可能很小，但是它背后的怒气、背后的问题是很大的。 Masalahnya emang kecil, tetapi di belakang itu meledaknya amarah itu menjadi besar masalahnya. 家庭生活也是如此， Kehidupan keluarga pun demikian. 夫妻生活也是如此， Kehidupan suami istri pun demikian. 对孩子、对我们父母也是如此。 Terhadap anak, terhadap orang tua juga demikian. 我们不要包含太多的怒气、布满这个心灵来面对我们的家里的人。 Jangan menyimpan terlalu banyak ketidaksukaan amarah terhadap anggota keluarga kita. 尽量每一天的事情解决， Sebisanya kita menyelesaikan setiap hari akan masalah-masalah yang ada di rumah kita. 我们的心就舒服， Hati kita akan menjadi nyaman. 家庭也是舒服了。 Keluarga nyaman. 有的时候我们进入一个人的家庭， Kadang-kala kita masuk ke satu rumah orang,
好像这个家庭很紧张这样子， Sepertinya keluarga itu suasananya tegang banget. 好像有两股的力量那边征战或者针对这样子。 Kayaknya ada satu kekuatan yang sedang berperang di tempat itu. 虽然没有什么吵架， Sekalipun tidak terdengar caci maki, 但是气氛不太好， tapi suasana itu ya tidak nyaman. 因为心灵不好， Karena keadaannya tidak baik, 里面有怒气， di dalamnya ada amarah, 那就造成这个家庭的气氛就不好。 timbullah suasana keluarga itu tidak nyaman. 然后以弗所书第3方面告诉我们， Di dalam Efesus bagian 3 memberitahu kepada kita, 甚至不可以给魔鬼留地步。 marah, janganlah beri kesempatan kepada iblis. 哦，这个是一个很重要的 Wah, 话， ini penting sekali. 不要到魔鬼侵入你的心， Jangan sampai iblis masuk ke dalam hati kita. 就是说不要给魔鬼留地步。 Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. 彼得前书告诉我们， Di dalam Petrus memberitahu kepada kita, 魔鬼就是号叫的狮子，他要吞吃那一些能够吞吃的人。 iblis lawan kita seperti singa yang mengaum-ngaum sedang mencari mangsa yang bisa ditelannya. 他要找人的生命里面有哪一些的部分，他可以侵略，他可以进去，他可以影响这个人的生命。 Dia 这个是 mencari 意思 bagian。mana di dalam tubuh manusia bisa diserang, bisa didapatkan itu. 有人这样说， Ada yang berkata, 当一个人发怒的时候， waktu seseorang sedang marah, 就是好像我们家的大门已经把它打开。 seperti pintu besar kita sudah dibuka. 那当打开的时候呢， Waktu pintu rumah kita dibuka, 那人就要进来是很容易的。 orang mau masuk ya mudah sekali. 这个怒气好像一扇大门把它打开来， Amarah itu seperti pintu rumah kita dibuka lebar-lebar. 各种危险影响会进入我们这个心灵。 Segala mara bahaya bisa masuk ke dalamnya. 那包括这个魔鬼也是如此， Termasuk iblis pun demikian. 他看到有机会心门打开的时候， Dia melihat ada celah bisa masuk ke dalam hati, 他去影响进入你的心。 bisa mempengaruhi masuk ke dalam hati kita. 而且有的时候我们觉得我们不想这样做，为什么做出这个事情来？ Kadang-kadang kita merasakan, kenapa saya melakukan hal ini? Saya tidak mau melakukan ini. 好像该隐对亚伯， Seperti Kain dan Habel. 圣经说该隐，你为什么你的心里有那么大的怒气呢？ Firman Tuhan berkata kepada Kain, kenapa hatimu marah banget? 如果你把它怒气拿掉的时候， Jika diambil amarah itu, 你的脸会有笑容，比较快乐、轻松的。 ya mukamu akan lebih baik, lebih enak dilihat. 但是如果你没有把这个罪挪掉的话呢， Kalau Anda tidak melepaskan semua dosa ini, 那罪就是在你的旁边，在门口那边。他说， dosa di pintu depan, 魔鬼的势力也是在那一边。他说， kuasa iblis pun di sana. 他很可以进入你的心。 Dia cepat masuk hati Anda. 如果你没有改， Jika Anda tidak berubah, 如果你没有变的话， jika tidak berubah, 那你一定会落在罪恶。 pasti jatuh dalam dosa. 该隐不改， Kain tidak berubah, 被这个怒气所控制， dia dikuasai, dibelenggu oleh marah. 最后他就把他的弟弟杀了。 Akhirnya dia membunuh adiknya. 这个是怒气的危险。 Itu adalah mara bahaya dari amarah itu. 我们是否可以发怒？ Apakah kita boleh marah? 可以， Boleh. 但是最好的话， Tetapi yang paling baik, 我们不要发怒。 jangan berdosa, jangan marah. 如果真的发怒的话， Jikalau benar-benar mau marah, 那我们就要好好管理我们的怒气。 harus tahu bagaimana menguasai keamarahan kita itu. 我们怎么样解决家庭生活的怒气呢？ Bagaimana kita menyelesaikan keamarahan yang terjadi di dalam keluarga kita? 第一方面， Yang pertama, 如果你是脾气很不好的人， jikalau kita adalah tabiat kita jelek, 那我们今天就要跪在耶稣基督的下面。 maka hari ini kita harus berlutut di bawah kaki salib Tuhan. 他的宝血有能力， Darah Tuhan Yesus punya kuasa. 上帝的爱能够软化人心， Kasih Tuhan bisa melembutkan hati manusia. 所以我们要求他 Oleh sebab itu kita harus memohon kepada Tuhan 改变我们， merubah kita, 修改我们， merenovasi kita,
memberesin kita. 因为我们是新造的人， Karena kita adalah ciptaan baru, 要穿戴新人， harus memakai jubah yang baru, 要穿戴新的心、新的行为。 harus ada satu tingkah laku yang baru. 我们不要一直说我们生来就是这样，我们旧人就是这样。如果你这样说的话，你就没有悔改。 Jangan terus kita berkata, ya saya begitu, dari lahir udah begitu. Jika kita ngomong demikian terus, maka kita tidak pernah bertobat. 因为圣经说，凡在基督耶稣里面的，都是新人、新造的人，旧事已过，都变成新的。 Karena firman Tuhan mengatakan setiap manusia di dalam Tuhan dia adalah ciptaan baru. Semua yang lalu sudah berlalu, yang ada adalah yang baru. 第二方面，我们要学习了解我们家人的性格。 Kedua, kita harus mengerti akan sifat-sifat dari anggota keluarga kita. 每一个人有他特别的性格， Setiap manusia memiliki kebiasaan ataupun karakter yang berlainan. 我们不可以勉强他，你要像我。 Kita tidak bisa memaksa dia harus seperti aku. 如果你这样严格的要求的话， Jikalau dengan tegas kita minta demikian, 你会很快的发怒， cepat sekali kita bisa naik darah. 你会很辛苦建造你的家庭。 Susah kita membentuk keluarga kita. 但是你要学习明白他们。 Kita harus mengerti, belajar mengerti mereka. 如果他们有这个习惯，有这样的性格的话， Jikalau mereka punya karakter demikian, punya kebiasaan yang demikian, 我们要把我们的心门打开更大，或者我们的雄心比较大来容纳原谅他们。 kita harus lebih lapang dada kita, membuka pintu lebar-lebar, bisa menerima mereka. 我们了解他的问题， Mengetahui, mengerti akan masalah dia, 我们知道他的性格， tahu karakter dia. 让我们避免更多的怒气。 Bisa kita menghindari banyak amarah yang terjadi. 很多时候怒气发生， Banyak waktu terjadi keamarahan. 因为我们的看法、做法不一样， Karena pelihatan kita, kelakuan kita itu lain. 所以又影响我们的心， Mempengaruhi hati kita. 影响我们的关系。 Mempengaruhi hubungan kita. 所以这个我们要先解决它关系的终点在哪里。 Kita harus terlebih dahulu menyelesaikan hubungan itu terjadi di mana. 他有这样的性格， Dia 跟 punya- 我的性格可能不一样。 Karakter dia demikian, berlainan dengan karakter 我 saya. 们要彼此调和， Harus saling untuk menyesuaikan. 那就可以避免所谓的怒气冲突。 Bisa menghindari banyak konflik-konflik dari kemarahan. 有的时候我们要了解问题的所在。 Kadang-kadang kita harus mengerti timbulnya masalah itu timbulnya dari mana. 那如果是关于时间的问题， Jikalau masalah waktu, 那我们就好好管理时间。 kita dengan cepat untuk menguasai waktu. 如果是关于这个用钱的问题， Jikalau di dalam hal memakai uang 或者关于食物的问题， atau makanan, 那我们要把问题的所在解决。 harus menyelesaikan masalah-masalah itu. 那我们不要把问题变成更大，但是问题的所在没有解决的话，这个是所谓本加厉，越厉害越厉害。 Jangan sampai masalah tidak diselesaikan, tambah runyam, maka akan terjadi hal-hal yang lebih hebat akan terjadi. 那我们也是需要上帝的恩典， Kita perlu juga anugerah Tuhan. 让我们能够彼此的饶恕。 Biarlah kita boleh saling mengampuni. 如果昨天你的先生或者太太伤害你， Jikalau kemarin suami atau istri telah melukai kita, 或者上个月、上年他有什么做错的话， atau bulan lalu, tahun lalu dia pernah bersalah, 那我们也是要把这个问题解决先。 kita juga terlebih dahulu harus menyelesaikan hal-hal yang demikian. 那如果这个事情没有解决的话呢？ Kalau ini semua tidak diselesaikan, 加上今天又有另外的问题， ditambah lagi hari ini ada masalah-masalah yang baru, 那问题就越来越严 wah 重。 tambah runyam itu. 那我们要有一个宽大的心、饶恕的心。 Kita harus punya hati lapang dada yang bisa mengampuni.
如同上帝在耶稣基督里面饶恕我们， Seperti Tuhan di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kita, 我们也是要彼此的饶恕。 kita juga harus saling mengampuni. 然后我们要依靠上帝的话， Harus kita bersandar kepada firman Tuhan, 要更多的祷告， lebih banyak berdoa, 求圣灵来引领， mohon pimpinan Roh Kudus, 我们才能够改变， baru bisa berubah, 我们才能够有力量， baru bisa ada kekuatan, 我们才能够相爱。 baru bisa saling mengasihi, 我们不是相发怒， bukan saling menjadi marah, 不是相看到别人的错误，责备别人， bukan hanya melihat kesalahan orang lain dan mengkritik orang lain. 但是要饶恕、容谅、让接纳他们。 Harus mengampuni, lapang dada, menerima mereka. 第二个问题是什么问题 Masalah 呢？ kedua itu masalah apa? 就是偏爱。 Yaitu pilih kasih. 那我们看一段的经文，创世纪25章 Kita melihat sebagai firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 25, 27到28节， 27 dan 28. 单Pak Rudi 用印尼文带来念。 Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. 这个是以撒的家庭， Ini keluarga Ishak, 是一个很特殊的家庭。 sangat spesial, sangat khusus. 这两节经文告诉我们， Dua ayat memberitahukan kepada kita, 好像在以撒的家庭有两党的人， seperti di dalam Ishak ada dua partai. 就是父亲一党，还有母亲一党。 Satu jadi papa, satu lagi partai ibunya. 圣经说以撒爱以扫， Dikatakan Ishak mengasihi Esau, 因为他喜欢吃他所打猎打来的这个动物。 karena dia suka makan binatang dari berburunya Esau. 也许可能以撒跟以扫有一个同样的性格或者信号， Mungkin Ishak sama Esau ada satu kebersamaan hobi mereka. 但是李百家他爱雅各， Tapi Ribka dia mengasihi Yakub 因为雅各比较安静，圣经说 karena firman Tuhan mengatakan Yakub lebih tenang. 他常住在家里。 Dia selalu tinggal di rumah. 那以扫的话呢，可能时间在外比较多， Esau kebanyakan waktu di luar lebih banyak, 因为他打猎在 Karena dia 山上里 berburu 面找这个动物。 di hutan mencari binatang. 但是雅各在家里， Tetapi Yakub di rumah, 所以他就成为妈妈的孩子 dia 了。 menjadi anak mama. 可能每一天帮助妈妈做这个做那个， Mungkin tiap hari bantu mama urus rumah tangga. 所以李百家就更爱雅各， Oleh sebab itu Ribka lebih mengasihi Yakub, 造成家里有两党的人。 membuat keluarga menjadi dua partai. 他后果是怎么呢？ Bagaimana efeknya? 李百家就鼓励雅各去欺骗他的爸爸。 Dan Ribka dia mendorong Yakub untuk membohongi, menipu papanya. 然后就真的把爸爸骗了，把这个长子的这个福分拿过来，抢过来。 telah membohongi ayahnya, merebut hak kesulungan, berkat kesulungan. 当以扫知道这个问题的时候， Waktu Esau tahu masalah ini, 他就不能够接受。 wah tidak bisa terima. 当以撒他的爸爸知道这个问题的时候， Waktu Ishak mengetahui hal ini, 他也是非常的生气。 dia juga marah. 那因为这个问题， Karena masalah ini, 所以以扫跟雅各就成为两个很严重的敌人了。 dan Esau dan Yakub menjadi bermusuhan yang hebat. 圣经说，以扫想要杀这个雅各， Di dalam firman Tuhan mengatakan, Esau punya niat mau membunuh Yakub. 好像该隐杀亚伯这样子。 Seperti Kain membunuh Habel. 现在再来这个两个兄弟，哥哥要杀他的弟弟， Sekarang terjadi lagi di dua engkau adik, ya Koko mau bunuh adiknya. 然后李百家就对雅各说 Ribka berkata kepada Yakub,：“ 你要远跑离开这个家庭， dan pergi jauh-jauh melarikan diri 因为 dari 你 keluarga 的 ini. 哥哥向你发怒，
karena kokomu Esau telah marah kepada 你等到 kamu. 他的怒气消了、灭了，你才回来。 Nanti amarahnya sudah padam, engkau baru boleh pulang. 所以雅各就离家了， Dan Yakub meninggalkan rumah. 他就没有一种家庭温暖的生活， Dia tidak ada lagi kehidupan kenyamanan dari keluarga. 他可能活在旷野那边， Mungkin dia hidup di padang berantara. 他失去父母兄弟的爱， Dia kehilangan cinta kasih keluarga. 可以说这个家庭也是变成破碎或者伤害了。 Boleh dikatakan keluarga ini pun menjadi keluarga yang hancur. 那今天我们做家长也是如此， Hari ini kita yang menjadi orang tua pun demikian. 也要很小心。 Harus hati-hati. 可能我们做公公婆婆的也是应该要注意的， Mungkin yang jadi kungkung popo juga harus hati-hati. 让我们不要偏爱。 Jangan kita pilih kasih. 有的时候我们觉得很小的事情， Kadang-kadang kita merasakan itu hal yang kecil. 但是它的影响后果是很大的。 Tapi pengaruhnya besar. 那这个偏爱的他的行动或者他的那个预兆是什么？怎么样的东西呢？ Pilih kasih kita bisa melihat mula-mula kecenderungannya kemana. 那他比较喜欢跟某一个孩子说话， Lebih suka berbicara dengan salah satu anak itu. 可能他的这个性格比较靠近， Mungkin sifat mereka hampir sama. 所以他讲话什么就比较容易， Ya, apa yang disampaikan itu lebih gampang. 慢慢就变成一个习惯， Lama-lama menjadi kebiasaan. 只跟这个孩子讲话。 Waktu ngomong sama anak ini, 那单单向这个孩子讲话， hanya ngomong sama anak ini. 没有跟另外一个孩子讲 Tidak 话。 berbicara lagi dengan anak yang lain. 另外孩子就这样想，为什么爸爸没有跟我讲话， Anak 一直跟这个孩子讲话？ Anak ini bisa berkata, kenapa ngomong sama dia terus tidak mau ngomong sama 那 saya? 他的心里就怀了一个一个怀疑，心里就有一个怀疑，爸爸到底的思想是怎么样？ Hatinya curiga, kenapa papa demikian? 那为什么爸爸妈妈只有讲这个孩子的好处， Kenapa papa hanya mengatakan kebaikan dari anak ini, 没有讲到我的问题？ tidak menyampaikan keadaan saya? 然后这个偏爱的正向就是比较看重一个孩子。 Pilih kasih cenderungnya lebih melihat berat, lebih suka dengan anak ini. 而且当他要管理孩子的时候， Waktu dia akan mendisiplinkan anaknya, 那他就会比较用轻松的方式或者一种爱心的方式来去管理这一个孩子，但是另外的呢，那就不一样了。 dengan cara yang agak sederhana, yang lebih enteng, tapi dengan anak itu dia lebih tegas, lain caranya. 那这个是他的他那个所谓的偏爱的行动就是这样子。 Itu adalah tingkah laku dia dalam pilih kasih. 那他的原因是什么呢？ Penyebabnya itu apa? 刚才我们说的，可能父母跟这个孩子有比较相关或者同样的性格、看法、思想、做法。 Tadi kita sudah katakan mungkin antara mereka ada kebiasaan yang hampir sama. 那所以当他要讲话做事情的时候，跟这个孩子讲，这个孩子做就很方便。 Waktu dia mau melakukan sesuatu, berkata kepada anak ini langsung langsung lakukan semuanya, itu mudah, 但是 gampang. 跟第二个孩子讲的话呢， Kalau sampai kepada anak yang kedua, 讲的很多他不清楚， banyak panjang lebar dia nggak ngerti. 讲的很多他不去做， Banyak segala dia tidak mengerti. 心里已经发怒了， Wah jadi marah. 没有办法讲了， Tidak bisa ngomong lagi. 所以就不跟他讲， Tidak mau ngomong sama dia lagi. 就跟这个讲， Ngomong sama ini. 那这个教程就不好。 Nah itu akhirnya jelek. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 我们做家长的 kita menjadi orang tua 也要很清楚的明白， harus dengan jelas sekali. 每一个孩子 Setiap anak 有他个人的性格， ada karakter masing-masing. 我们不可以用这个方法 Kita 针 tidak 对 boleh, 这个孩子 kita tidak bisa berbicara ini hanya terhadap anak ini. 我们不可以用一种的我们不可以用这个方法对这个孩子，也是用同样的方法来对另外一个孩子， Tidak bisa dengan cara ini terhadap anak ini dan terhadap anak itu juga. 因为他的性格是不一样， Karena karakter mereka, sifat mereka lain. 可能这个孩子很慢的反应， Mungkin dia responnya pelan, 不是说他不要顺服你父亲， bukan bilang dia tidak mau taat. 可能他想的更多， Mungkinnya dia pikir terlalu lama, 或 terlalu 者 banyak. 他要怎么样做才回答你。
Bagaimana dia mau lakukan, baru dia kasih 或 respon 者他 menjawab. 本来他的反应就比较慢。 Ya emang responnya agak lambat. 那如果你就定他不顺服、不要听的话，那你就 Kalau 对他就 engkau 错了。 mengucap dia tidak taat, maka Anda salah. 那就有的时候会变成我们就偏爱， Menjadi pilih kasih. 或者我们对孩子好像不恰当或者不公平。 Atau tidak cocok, tidak adil terhadap anak. 有的时候年龄的差别会造成这个偏爱。 Kadang-kadang usia pun bisa menjadikan terjadinya pilih kasih. 可能哥哥的年龄比弟弟的年龄差得比较远， Mungkin umur kokonya jauh dengan adiknya. 哥哥已经可以用这个什么田条这个什么比较严厉的方法去管， Kokonya sudah boleh disabet 但是弟 untuk 弟还 diajarin. 弟弟还不可以， Tapi kalau adik tidak, masih belum. 所以弟弟要用另外一种的方法， Dengan adik pengajaran harus dengan cara yang lain. 或者用更温柔爱心的方法。 Dengan lebih lembut, lebih kasih untuk mendidik adik yang kecil ini. 那如果哥哥看到这样子的话呢， Jikalau kokonya melihat keadaan demikian, 那他就心里会想，妈妈比较爱弟 wah, 弟， pasti mama lebih mengasihi dedek. 那不爱我， Tidak sayang saya lagi. 那他就觉得这个是偏爱。 Wah, dia merasa itu pilih kasih. 那有的时候我们看一个孩子比较聪明， Karena kita melihat anak ini lebih pintar, 比较喜欢讲话， lebih suka berbicara, 比较殷勤， lebih rajin, 或者比较有本事， atau lebih pintar, 我 lebih 们 hebat. 就比较靠近他， Pasti kita lebih suka dekat kepada dia. 或者我们比较提高他。 Atau kita terus mengangkat dia. 那当我们一这样做的时候 Kalau 呢， kita lakukan demikian, 那别的觉得你没有看中我， yang lain merasa tidak melihat saya. 或者你不提我的名， Atau tidak menyebut nama saya. 那造成他的心里就不安。 Wah, terjadilah ketidaknyamanan hatinya. 中国人有的时候也是重男轻女这个问题的问题。 Orang Tionghoa kebanyakan punya masalah melihat berat, melihat penting laki, tapi meremehkan anak perempuan. 或者要在一些的家庭比较看重女孩子比起男孩子也是会有的。 Di sebagian rumah juga ada lebih melihat penting perempuan daripada lelaki. 男孩子觉得爸爸妈妈没有爱我，只有爱我的妹妹而已，这样子。 Yang 也是 menjadi 有 laki merasakan papa mama tidak sayang saya, hanya sayang Mei saja. 这个也是我们要注意的。 Ini juga harus kita perhatikan. 它的后果是很多的， Dan resikonya itu banyak. 好像以撒的家庭， Banyak seperti keluarga Ishak, 兄弟不和睦， tidak rukunnya kok adik, 还有这个心里包含一个很多的怒气， dan hatinya penuh dengan keamarahan. 对这个孩子心里的成长也是不正常， Untuk pertumbuhan anak ini pun tidak sehat. 而且他比较有一种抗拒别人的心态。如果他是觉得被偏差的话， Itu punya hati terus menolak orang lain karena dia terus dibeda-bedakan. 或者家里失去一种的信任， Ataupun di dalam rumah kehilangan kepercayaan. 那这个我们都要注意到的。 Kita harus perhatikan ini. 那我们怎么样解决这个偏爱的问题呢？ Bagaimana kita menyelesaikan hal-hal pilih kasih ini? 无论我们做父母， Kita menjadi orang tua 或者我们兄弟姐妹也是如此， ataupun saudara-saudara juga demikian. 我们要看我们心里的心态。 Kita harus melihat sikap hati kita. 如果我们有偏爱的话，不公平的话，我们要修改。 Jikalau kita tidak adil, kita pilih kasih, kita harus dibetulin. 第二方面，我们要尽量了解、聆听每一个孩子、每一个人的声音。 Kita harus berusaha mendengar suara hati dari setiap anak-anak. 我们有2个、3个孩子，我们都要公平来了解、来聆听他的心声是什么。 Kita punya 2, 3 anak, bahkan lebih, kita harus dengan teliti, dengan sabar mendengar isi hati, suara hati mereka itu apa. 因为每一个孩子的挣扎问题是不一样的， Karena keadaan anak-anak itu berlainan. 你不要把你大的孩子的问题就是界定第2的问题、第3的问题，就是这样同样的方法去对待的话， Kita 那 tidak 就 boleh 有的时候会有问 samakan 题。 masalah dari anak sulung, anak kedua, anak ketiga, sama semuanya. Oleh sebab itu dengan cara yang sama kita menyelesaikannya. 我们学习聆听他们的问题， Kita belajar mendengar hati suara mereka. 或者有的时候
Atau kadang-kadang 我们对待一个孩子是要用特别的方式对待。 terhadap satu anak kita harus dengan cara yang khusus. 那如果你真的要用一种特殊的方式对待其中一个孩子的话， Jikalau kita harus dengan cara yang khusus untuk menghadapi salah satu anak kita, 那你要把他的原因讲得清楚，给其他的孩子，让他了解。 kita harus jelaskan masalah ini kepada anak yang lain sehingga mereka juga mengerti, bisa menerimanya. 比方说，这个孩子的胃不好， Misalnya itu mahnya tidak baik, 所以你常常煮特别的东西，比较好吃的东西给这个孩子。比方说， selalu misalnya masak yang makanannya lebih enak, lebih lunak kepada anak ini, 那你要解释给另外的孩子，让他真的了解。 harus jelaskan kepada anak yang lain sehingga mereka mengerti. 如果你没有解决的话，或者你很硬的说，你不要管这个是我对他的，那他就会怀疑了。 Jikalau kita tidak mau jelaskan, jangan tahu urusan ini urusan saya dengan dia, maka akan menjadi runyam. 我们要把时间安排的恰当，每一个孩子都有给他们时间来聊天。 Kita harus mengatur waktu dengan baik sehingga kita setiap hari punya waktu boleh berbincang-bincang, berdialog dengan anak-anak kita. 而且最好我们不要孩子跟孩子做一个比较， Atau kita jangan membanding-bandingkan anak. 让我们避免这个偏爱的问题。 Kita akan lebih jauh-jauh daripada hal pilih kasih ini. 最后一点的， Yang terakhir, 什么是小小问题在我们的家中呢？ apa hal-hal yang kecil yang terjadi di rumah kita? 那就是常常发怨言的问题。 Ya, selalu suka bersungut-sungut. 当我们看这个出埃及记第16章的时候， Waktu kita melihat di dalam Keluaran pasal 16, 讲到以色列人向上帝发怨言， membicarakan tentang bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, 也是向摩西、亚伦发怨言。 juga bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. 我们这里没有东西吃， Di sini kita tidak ada makanan. 我们会饿死，我们会这个口里没有水喝。 Nanti kita tidak ada minum juga. 那为什么一个人会发怨言呢？ Mengapa seseorang bisa bersungut-sungut? 他只有看到问题，没有看到恩典。 Hanya melihat masalah, tidak melihat anugerah. 他对上帝不够信心， Tidak punya, kurang beriman kepada Tuhan. 对上帝的引导不满，不能够接受。 Kurang bisa menerima akan pimpinan Tuhan. 对家人的领导不能够接受， Juga tidak bisa menerima pimpinan keluarga. 就造成发怒或者发怨言。 Timbullah kita menjadi marah ataupun bersungut-sungut. 当一个人发怨言的时候， Waktu seseorang bersungut-sungut, 他就失去快乐， kehilangan sukacita. 生命觉得很重，很难走。 Hidupnya berat, susah jalan. 当我们看圣经的时候， Waktu kita melihat Alkitab, 上帝看这个发怨言是一种很严重的罪， Tuhan melihat yang bersungut-sungut adalah dosa yang sangat berat. 是不愿意被上帝引导的人， Yaitu orang yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan. 所以上帝会发怒。 Oleh sebab itu Tuhan menjadi marah. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 我们在家庭里面， di keluarga kita, 可能有的时候我们会发怨言， banyak kala waktunya kita suka bersungut-sungut juga. 向丈夫、向太太发怨言， Bersungut-sungut kepada suami atau istri, 向孩子、向家长发怨言。 terhadap anak-anak ataupun orang tua ataupun ya lebih besar. 我们来到主的面前学习， Kita datang ke hadapan Tuhan untuk belajar. 我们不是要发怨言， Bukan mau bersungut-sungut. 但是我们要感恩， Kita mau mengucap syukur. 因为我们相信凡事都能够带给爱上帝的人有好处。 Karena kita mengetahui segala sesuatu akan membawa berkat bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. 有的时候家庭会面对问题， Karena keluarga akan menghadapi masalah, 我们家人关系会面对冲突， hubungan sesama anggota keluarga akan menjadi konflik. 我们要好好去解决。 Kita harus dengan baik untuk menyelesaikannya. 解决之后呢， Setelah menyelesaikannya, 就一个有很好的教训或者教导。 ada ajaran yang berharga yang kita terima. 所以有问题不要发怨言， Ada masalah, janganlah bersungut-sungut. 我们的思想要像这个比较这个
好的方向去想， Keluarga kita harus pikir yang positif, 而且我们要仰望上帝。 harus mengenadah kepada Tuhan. 那我们如果这样做的话， Kalau demikian, 我们就能够感恩， kita bisa ucapan syukur. 生活就很轻松。 Hidup kita menjadi enteng. 愿上帝帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 每一个家庭 Setiap keluarga 都依靠上帝， bersandar pada Tuhan, 被上帝的爱充满， dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan, 彼此能够饶恕。 bisa saling mengampuni. 求圣灵来引导我们， Roh Kudus memimpin kita, 让我们建立和睦的家庭， biarlah kita mendirikan keluarga yang rukun, yang berbahagia. 也是蒙上帝恩待的家庭。 Juga menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. 我们低头祷告， Mari kita berdoa. 我们请把卢弟带领我们祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你，主，我们感谢你知道我们每一个人的光景，知道我们每一个人的需要。我们感谢主，借着你忠心的仆人，把你的信息、你的教导释放出来。但愿我们正是把你的话藏在我们的心里，免得我们得罪你，给我们有力量可以遵行出来。Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau mengetahui setiap masalah kami, setiap keadaan kami. Oleh sebab itu khususnya pada minggu yang pertama Tuhan melalui hamba-Mu yang setia pendeta Daniel untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kami. Tuhan kiranya firman Tuhan yang begitu indah boleh mengajar setiap kami, boleh menegur setiap kami. Kami simpan firman Tuhan di dalam hati kami. Berikan kepada kami kekuatan boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan pimpin hari depan kami. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.